Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama pagi ini dari daerah Tutong untuk berkongsi antara pengisian bahan visual yang telah disediakan dan juga satu maklumat semasa akan kita maklumkan mengenai dengan pusat vaksinasi bagi daerah Tutong. Bermula pada 1 Jun 2022 akan diadakan pusat vaksinasi di Pusat Kesihatan Pekan Tutong, Pusat Kesihatan Lamunin, Pusat Kesihatan Telisai dan juga Pusat Kesihatan Sungai Kelukos Dan waktu beroperasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 di daerah Tutong ialah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu di sebelah pagi pada pukul 7.45 pagi sehingga 12.15 tengah hari dan di sebelah petang akan dibuka pada pukul 1.30 petang sehingga 4.30 minit petang Dan itulah antara maklumat yang dapat kami berikan pagi ini dan seterusnya seperti biasa satu bahan visual akan kami kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ni melihat dalam bidang pertanian ni memang pelbagai cara ataupun teknik penanaman yang digunakan daripada tradisional sehinggalah kepada moden dan juga mengikut kadang-kadang ada juga mengikut kreativiti para petani tersebut. Dan untuk bahan keluaran kali ini kita ni akan melihat penanaman lada secara vertigasi. Apakah vertigasi ni? Kita ni akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Tuan Moslan. Jadi untuk itu teruskan kesetiaan order bersama saya. Wah, banyak cili kita ni Tuan. Wah, ni cuma hijau ni. Dalam pertemuan kali ini, saya bersama Awang Moslan bin Haji Kurus yang menetap di Kampung Bukit Panggal yang telah mengusahakan tanaman-tanaman beliau dengan kaedah vertigasi bermula sekitar tahun 2017-2018. Kini, beliau memfokuskan kepada penanaman lada secara vertigasi yang disimpan di dalam rumah lindungan hujan berkeluasan 29x39 dan terdapat lebih kurang 120 pohon lada hybrid yang ditanam. Berbekalkan pengalaman dan kemahiran dalam bidang pertanian, beliau turut mengongsikan penggunaan sistem vertigasi lebih mudah, berbaloi dan banyak juga kelebihannya bagi para petani. Meskipun modal yang digunakan di awal perlaksanaannya adalah tinggi. Baik Tuan, kalau dilihat sini ni memang banyak ni tanaman bistuanan ni. Jadi inginlah saya mengetahui sejak bila bistuan mula aktif dalam bidang pertanian ni? Mungkin ada cerita di sebaliknya yang boleh dikongsikan. Mula-mula aktif mungkin lebih kurang dalam kalau aku silap 2017, ujung tahun 2017 lah. Mula-mula aktif, tapi sudah macam mengikuti kursus baru benar-benar komited benar-benar untuk menggunakan sistem vertigasi ini. Jadi pada awal memang tanaman cili atau macam mana? Tidak. Mula-mula sekali aku menggunakan sistem vertigasi menanam pokok tin. Pokok tin yang mula-mula. Oh, cili yang kemudian. Sistem vertigasi ini sebenarnya lama sudah bertapak di Brunei ini. Hanya lambat diketahui umum kan. Kurang dipraktikkan. Kalau kondisi silap 2014 sudah sistem vertigasi diusahakan secara kemesalah di Brunei. Oh. Jadi kalau Tuan sendiri apa kelebihan menggunakan sistem vertigasi ini? Banyak kelebihannya sistem vertigasi ini. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Kalau dibandingkan dengan secara tradisional kita ni dapat mengawal daripada segi penyakit, kebersihannya, daripada segi pembajaannya, teratur kan. Mungkin macam kita ni secara rhythm punya pertumbuhannya kan rata. Kalau macam di ladang macam ditanam tempat-tempat biasa, kita ni susah kan mengatur bajanya. Macam mana secara bersistem kita ni senang untuk kendalikan. Dikendalikan. Okey, jadi penghasilannya macam mana kalau dibandingkan dengan secara biasa? Mungkin jauh lebih baik daripada biasa. Tumbuh biaknya cepat 3 kali ganda lagi daripada bertanam biasa. Cuma mudah lah, basah sikit kan.
modal yang masalah bagi yang menggunakan sistem mitigasi. Jadi mungkin kita boleh kongsikan secara lanjut cabaran masa kita mula-mula ni kan menggunakan sistem fertigasi tadi. Cabarannya yang paling utama memang budget lah, modal untuk membuat ini memang memerlukan kos modal yang tinggi kan. Kalau siapa-siapa yang dah kuat hati memang dah nulah, memang kalau hanya mesti kuat hati lah, itu saja. Pengetahuan ataupun mesti penting je mesti ada kan. Bukan setakat kita ni kan bertanam, mitigasi, pengetahuan dalam bidang tanaman pun mesti kita ni tahu juga. Betul. Perlu ada pengalaman lah. Dan setakat ini mungkin ada pernah berlakunya orang kerosakan ataupun kegagalan pada awalnya. Macam mana? Memang kegagalan tu memang sudah tu perkara biasa sudah tu bagi seorang petani kan. Kalau takut gagal jangan jadi seorang petani. Tetapi kalau bangkit dari kegagalan itu satu keajaiban tu kalau kita ni bangkit lagi kan. Jangan putus asa lah, itu saja kan. Memang kerja bertani ini memang satu kerja yang susah sukar kan. Sebelum ni aku menanam buah tin, melon. Memang dah sesusah lah dah ni. Banyak peladang ataupun petani berpendapat tanaman lada ni tanaman yang paling susah kan. Terlalu banyak cabarannya, penyakitnya apa. Kebanyakan petani berpendapat siapa yang sukses bertanam lada secara besar-besar, ia mungkin senang baginya akan menanam sayur-sayuran yang lain. Jadinya di sana aku menyahut cabaran, mampukah aku kan dapat bertanam lada. Alhamdulillah setakat ini, alhamdulillah. Mungkin walaupun tak sukses 100%, dalam 80 ke 70%, cuma itu hasilnya yang kutanamkan. Penggunaan sistem fertigasi sangat sesuai bagi tanaman sayur berbuah dan berdaun, selain sangat sesuai untuk tanaman yang bernilai tinggi di pasaran. Ia kaedah penanaman di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrien yang seimbang diagihkan ke pangkal tanaman dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan titis. Pokok ditanam di dalam bekas atau polybag hitam yang mengandungi media daripada sabut proses atau kokopit dan ada juga menggunakan sekam bakar. Tujuan utama fertigasi ialah untuk mengelakkan tanaman daripada serangan penyakit akar disebabkan serangga kulat dan penyakit layu bakteria yang lazimnya berpunca daripada tanah. Ya, inilah yang dimaksudkan penanaman secara fertigasi yang mana air dan juga baja secara terus ke dalam akar pada setiap tanaman. Ia lebih mudah untuk dikendalikan daripada secara konvensional ataupun secara biasa ni. Baik Tuan, kalau saya lihat ni juga ada tanaman ni macam contohnya ni warnanya mungkin agak berbeza, macam bertumpuk-tumpuk. Jadi adakah tu salah satu penyakit yang selalu menyerang? Ya tak, yang ini yang jadi masalah lah dan kan. Tapi ia sudahnya macam ni, ia tak ni macam penyakit ni. Tapi tak apalah, ya sudah macam berbuah sudah kan. Kalau ia macam sudah damit memang dah survive ni, memang dah dapat lagi diselamatkan. Ia dia bagi kesan kepada cili Anika. Dia bagi kesan tu, ya itu saja tu. Ada daun-daun saja tu. Memangnya dimestikan, diwajibkan kalau memakai sistem fertigasi mesti memakai benih yang hybrid kan. Jadi ya seragam bah. Tidak boleh kita ni membani sendiri kan. Jadi kalau pakai benih yang biasa macam contoh yang berjual di pasar apa tu. Yang tamu apa yang dia dapat kata? Mungkin dia dapat. Pasalnya benih yang biasa tu dah semua biji-biji itu yang berkualiti bah. Macam yang hybrid ni, ia semua berkualiti kan. Jadi seragam tumbuhnya. Jadi biasanya sampai ketinggian tanaman ni macam mana tu ni? Kalau diikut ketinggian tanaman ni, kalau selagi kita ni membaja, selagi itu tinggi kan. Tapi kalau memakai sistem fertigasi, umurnya terhad. Singan-singan dalam 5 kali habis saja, 5 kali tuai saja kan. 5 kali tuai. Selepas itu potong semula, tanam baru. Ringkasnya, penggunaan sistem fertigasi lebih mesra alam berbanding kaedah konvensional. Selain lebih bersistematik, mudah dan praktikal untuk digunakan. Sistem fertigasi bagi penanaman lada mempunyai peralatan lengkap
seperti pengatur masa yang digunakan untuk menyelaraskan masa penyiraman dan pembajaan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 kali sehari, tong air baja, pam air, penapis, injap, pipe poli yang terbahagi kepada pipe utama, pipe sekunder dan pipe lateral serta microtube berfungsi membawa larutan nutrien ke setiap beg tanaman. Teknologi ini terbukti berkesan dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman lada dengan pengurusan yang teratur dan teknik yang betul serta mempunyai daya maju yang tinggi. Ya udah, alhamdulillah lah penggunaan kaedah fertigasi ini seperti yang dikongsikan oleh Tuan Moslan juga memang banyak manfaatnya, kebaikannya dan juga kemaslahatan yang dapat diperolehi melaluinya juga. Dan kalau difahamkan juga penanaman lada ni bukan satu perkara yang mudah kerana ia sering diserang oleh penyakit-penyakit tanaman. Jadi dengan menggunakan tanaman fertigasi ini ia dapat mengurangkan kadar penyerangan daripada penyakit-penyakit tersebut. Dan inilah hasil lada yang kita dapat lihat, memang alhamdulillah sungguh segar dengan warna yang merah. Alhamdulillah lah, itulah hasil daripada tanaman fertigasi. Yang penting juga sebenarnya penjagaan, kekerapan kita ni orang melihat-lihati tanaman-tanaman ni, itu juga antara faktor yang penting. Jadi Auda, mudah-mudahan dengan bahan yang kita bawakan pada kali ini dapat memberi manfaat kepada Auda mengenai dengan tanaman fertigasi. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, jumpa lagi.